Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membincangkan isu mengenai gangguan seksual guru terhadap murid, etika dan pandangan guru dalam pendidikan. Saya Siti Nurzaira binti Yusof dan rakan seperjuangan saya Nur Fatihah binti Amri Jamil dan Nur Basirah binti Razak. Ini merupakan isi kandungan. Yang pertama pengenalan, yang kedua kes penderaan, yang ketiga tindakan atau kesan, keempat langkah dan yang kelima kesimpulan. Gangguan seksual merupakan salah satu bentuk penderaan seksual dari segi psikologi. Gangguan seksual yang melibatkan mangsa dalam kalangan pelajar sekolah dan bawah umur semakin menjadi dan merosakkan pihak institusi pendidikan. Pastinya mangsa mengalami pengalaman pahit dalam kehidupan, berdepan dengan masalah kemurungan dan akhirnya mengganggu prestasi pembelajaran di sekolah. Gangguan seksual yang dilakukan oleh para pendidik ini mereka tidak bertanggungjawab dalam mendidik anak murid di bawah juga mereka. Situasi ini boleh dibuatkan sebagai hal pagar makam padi. Hal ini memberi gambaran dan persepsi yang jelas bahawa sekolah bukan institusi yang selamat daripada masalah ini jika hal ini dilakukan sendiri oleh guru. Siapakah yang dikategorikan sebagai kanak-kanak? Seksyen 2 Akta Kanak-Kanak 2011, Akta 611, kanak-kanak bermaksud seseorang yang di bawah umur 18 tahun. Apakah maksud gangguan seksual terhadap kanak-kanak atau pelajar? Menurut Akta Kanak-Kanak 2001, seorang yang terlibat dalam kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak adalah apabila dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang bersifat seksual bagi maksud apa-apa bahan pornografi, uca atau eksploitasi seksual oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu individu, nafsu seksual orang itu atau orang lain. Manakala definisi gangguan seksual dari UNICEF Malaysia 2010 mengatakan penderaan seksual mengeksploitasi dan menjauhkan maruah kanak-kanak dan boleh menyebabkan rasa putus harapan, sikap antisosial dan kelakuan yang membinasakan diri sendiri. Kenali apa itu gangguan seksual? Adakah anda mangsa gangguan seksual di tempat kerja? Definisi gangguan seksual adalah pelakuan yang kurang senang melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang. Ini pelakuan, keadaan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai gangguan seksual. Okey, terdapat beberapa jenis gangguan seksual, antaranya secara lisan. Macam mana gangguan secara lisan ni? Penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, pujian atau mengajukan soalan berunsur seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual. Kemudian, gangguan secara isyarat bukan lisan dipamerkan melalui sikap atau pelakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau mengguna bahasa isyarat lain. Gangguan secara visual pula, pelakuan menghantar nota, surat, email, SMS, MMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsur seksual melalui penggunaan apa jua peralatan media, peralatan elektronik atau peralatan komunikasi. Gangguan secara psikologi pula, perbuatan cuba merapati secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual sama ada melalui surat, telefon, email atau sebarang bentuk peralatan komunikasi yang menimbulkan tekanan emosi dan mental. Yang terakhir sekali, gangguan secara fizikal. Ini mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang tersebut berasa kurang selesa. Dia memegang, memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, mencium atau meraba sehingga mangsa berasa tersinggung atau terhina. Ini merupakan contoh-contoh gangguan seksual di sekolah, iaitu menulis, mempamer atau mengira bahan bukan pengajaran yang berbentuk lucah, bercerita atau membuat lawak jenaka berbau lucah, membuat pelakuan atau isyarat lucah, mengejek atau menggelar pelajar dengan panggilan lucah,
Memaksa atau mempengaruhi pelajar membuat perlakuan seksual, menawar ganjaran tentu atau upah atas perlakuan seksual, melakukan sentuhan yang berunsur seksual, memegang kemaluan sendiri di hadapan pelajar, menyebar kabar angin berunsur seksual. Ini merupakan senarai undang-undang melindungi kanak-kanak daripada gangguan seksual, iaitu kita ada Akta Kanak-Kanak 2001, Kanun Keseksiaan, Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007, dan Undang-Undang Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017, dan Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan 2007. Daripada Free Malaysia Today 2021, 80% gangguan seksual adalah di sekolah oleh guru. Ini adalah menurut kajian oleh All Women's Action Society Awam, mengatakan sebanyak 79.4% daripada hampir 300 kes gangguan seksual di institusi pendidikan melibatkan pendidik dan pihak berkuasa sekolah. Apakah punca gangguan seksual di sekolah? Yang pertama, kurang memahami etika keguruan. Guru yang memahami etika keguruan tidak akan tergamak melakukan perkara sedemikian terhadap anak muridnya sendiri. Ini beza pula dengan guru tersebut kerana telah melanggar kod etika guru yang telah digariskan. Kemudian, kurang kesedaran agama yang tidak menggunakan ilmu yang dipelajari dengan sebaik mungkin menyebabkan guru tersebut tidak dapat membezakan yang mana betul dan yang mana salah. Guru tersebut tidak menjaga pergaulan beliau dengan anak muridnya. Kemudian penggunaan negatif seperti penggunaan internet, telefon bimbit. Jadi pengaruh media elektronik ni dia lebih banyak dari media masa, kerana elektronik ni ia mudah didapati dan dengan meluas tanpa segatan. Kemudian yang terakhir, masalah keluarga. Guru yang mengalami masalah keluarga, contohnya perceraian dan kurang kasih sayang, akan mengalami tekanan dan emosi yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan guru tersebut mengambil jalan mudah dengan melakukan gangguan seksual kepada anak muridnya sendiri bagi melepaskan tekanan yang dihadapi oleh mereka. Kes gangguan seksual di sekolah Malaysia. Daripada Sinar Harian 2011, di Shah Alam, seorang guru mata pelajaran pendidikan jasmani di sebuah sekolah di Selangor didakwa bergurau keterlaluan kerana seperti menggalakkan pelajarnya melakukan perbuatan rokul. Dakwa seorang pelajarnya, kejadian itu berlaku pada Jumaat ketika sedang mengikuti mata pelajaran tersebut dengan seorang guru lelaki. Katanya pada mulanya ia berjalan lancar dan mereka berbincang mengenai kesedaran gangguan seksual serta cara-cara menjaga diri ketika menghadapi gangguan tersebut. Ini merupakan berita harian 2021 di Kulai, yang mana pengetua sekolah didakwa terbabit dalam gangguan seksual terhadap seorang pelajar lelaki di Johor Bahru, yang mana dia pun sudah ditempatkan di PPD untuk buat siasatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Basirah binti Razak. Saya akan menyambung berkenaan etika perguruan. Seterusnya, kita perlu mengetahui apa itu kod etika perguruan. Kod etika perguruan merupakan satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar ataupun penjaga. Bermaksud di dalam kod etika perguruan ini terkandung perkara-perkara yang dibolehkan dan tidak boleh dilakukan oleh penjawab awam. Pada paparan ini terdapat ikrar guru. Ikrar guru ini merupakan janji guru-guru tentang apa tanggungjawab mereka, tanggungjawab terhadap mendidik anak bangsa. Baiklah, sekarang mari kita lihat kepentingan etika guru. Kenapa pentingnya etika guru ini? Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesyen perguruan. Di dalam etika guru terdapat kod etik, garis panduan bagaimana tingkah laku seorang guru. Kemudian kod etika perguruan ini menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Bermaksud guru ini tanggungjawabnya ialah sebagai pendidik dalam bidang pendidikan.
Kemudian, kandungan yang dinyatakan dalam kod etika perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Okay, seperti mana yang kita ketahui, situasi pendidikan ataupun sistem pendidikan setiap negara adalah berbeza. Okay, maka kod etiknya adalah berbeza bagi setiap negara. Okey, seterusnya, kod etika dalam bentuk dokumen. Okey, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Okey, bermaksud dengan pendokumentasikan kod etika ini, guru-guru dapat menyemak semula kod ini. Okey, bermaksud mereka dapat baca semula segala peraturan-peraturan yang terkandung di dalam kod etika tersebut. Okey, kemudian menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Dan yang terakhir, etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Contohnya amanah, menerapkan nilai-nilai murni, dan sebagainya. Okey, berbalik kepada isu yang telah dibincangkan tadi, kita akan melihat apakah implikasi terhadap guru, murid, masyarakat, sekolah dan profesion. Okey. Implikasi kepada mereka ini akibat pelanggaran etika oleh seorang guru itu. Okey, bagi isu ini, guru tersebut telah melakukan gangguan seksual terhadap muridnya. Okey, implikasi yang pertama kita akan lihat kesan terhadap murid. Okay, yang pertama, murid akan trauma untuk datang ke sekolah. Okay, ini kepada mangsa lah. Okay, mangsa gangguan seksual daripada guru itu. Okay, murid ini akan trauma untuk datang ke sekolah kerana dia mempunyai pengalaman yang buruk dengan guru tersebut. Okey, kemudian murid lain akan berfikiran negatif terhadap guru tersebut. Okay, kerana semestinya murid-murid akan tahu tentang berita mengenai perkara tersebut. Yang ketiga, murid tidak berminat untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran guru berkenaan kerana guru tersebut telah menunjukkan tauladan yang tidak baik. Seterusnya, murid tidak lagi menghormati kerjaya seorang guru kerana seorang guru sepatutnya menunjukkan tauladan yang baik dan menjadi role model kepada murid-muridnya. Dan seterusnya, pengurusan pembelajaran dan pengajaran tidak berkualiti. Kerana apa? Kerana guru tidak dapat menarik minat murid untuk terus berada di dalam sesi pengajaran dan pembelajarannya. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada implikasi terhadap sekolah. Okay, yang pertama, masyarakat tidak lagi menganggap sekolah sebagai sebuah institusi yang selamat. Okay, kerana di sekolah pun boleh terjadinya perkara seperti ini, iaitu gangguan seksual terhadap murid. Okay, dan yang kedua, sekolah tidak lagi dianggap sebagai institusi pendidikan yang memberi pendidikan berkualiti kepada murid. Okay, kerana terjadinya isu sebegini. Yang seterusnya, kesan terhadap profesion perguruan. Okay, yang pertama, generasi muda tidak berminat untuk menjadi guru. Okay, yang kedua, kekurangan generasi muda yang berbakat untuk mendidik anak bangsa. Kerana apa? Kerana golongan muda ini sudah mula tidak berminat untuk menjadi guru kerana persepsi yang buruk daripada masyarakat akibat adanya golongan guru yang melanggar etika perguruan dengan melakukan serangan ataupun gangguan seksual kepada anak murid. Okey, seterusnya ini akan mencabar kewibawaan profesion perguruan yang sangat dipandang tinggi sebelum ini. Maka seterusnya, jatuhnya accountability profesion perguruan terhadap murid, terhadap masyarakat, terhadap sekolah dan terhadap profesion perguruan itu sendiri. Apakah implikasinya terhadap guru? Okay, yang pertama, jika disabitkan kesalahan, guru tersebut boleh dibuang kerja atau turun pangkat. Yang kedua, akan menjejaskan nama baik guru. Seterusnya, frasa guru sebagai ibu bapa kedua di sekolah untuk mendidik tidak lagi dihormati dan dipercayai.
maka masyarakat tidak yakin dengan kebolehan guru dalam mendidik. Seterusnya, hilanglah integriti pada seorang guru. Seterusnya, implikasi terhadap masyarakat. Masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap nilai-nilai murni seorang guru, kerana sebelum ini guru ini dianggap sebagai role model seperti yang telah saya katakan tadi, iaitu sebagai idola kepada anak-anak. Kemudian, persepsi yang negatif dari ibu bapa pelajar. Hanya kerana berlakunya segelintir guru yang melanggar etika perguruan ini, maka persepsi yang negatif akan timbul daripada ibu bapa. Kemudian, pengaruh yang dibawa oleh permasalahan tidak mematuhi kod etika perguruan adalah begitu luas sehingga menjejaskan imej semua guru di negara kita. Sekarang kita akan melihat isu ini dari sudut perundangan. Bermaksud, apakah tindakan-tindakan yang akan diambil kepada guru yang melanggar etika perguruan ini. Guru tersebut telah melanggar peraturan perkhidmatan, maka menurut Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2002, di mana Peraturan 4A-1 memperuntukkan bahawa seseorang pegawai awam dilarang melakukan gangguan seksual, iaitu A. Cubaan merapati atau meminta layanan seksual. B. Melakukan perbuatan bersifat seksual menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau terugut. Jadi dalam kes ini, guru tersebut sememangnya telah melakukan kesalahan dan melanggar peraturan perkhidmatan awam, iaitu dengan melakukan gangguan seksual dan melakukan perbuatan bersifat seksual yang menyebabkan seseorang itu, iaitu murid itu, berasa terhina atau terugut. Maka mari kita lihat apakah tindakan tata tertib yang akan dikenakan kepada penjawat awam ataupun guru tersebut. Hukuman yang pertama adalah amaran. Amaran ini merupakan satu bentuk peringatan yang akan diberikan kepada guru tersebut. Kemudian, guru tersebut boleh dikenakan denda. Denda maksimum selama 7 hari emolumen. Yang ketiga, lucut hak emolumen. Emolumen ini berbentuk ganjaran ataupun imbuhan. Penjelasannya ialah tiada had sesuai dengan kesalahan. Seterusnya, pergerakan gajinya akan ditangguhkan bagi tempoh 3, 6, 9 atau 12 bulan. Hukuman seterusnya ialah turun gaji. Gajinya diturunkan minimum 1 pergerakan gaji selama 12 bulan, maksimum 3 pergerakan gaji selama 36 bulan. Seterusnya, turun pangkat. Bermaksud guru ini boleh diturunkan pangkat. Tidak terhad, tertakluk kepada skim perkhidmatan yang sama dan kumpulan yang sama. Dan yang terakhir sekali ialah buang kerja. Maksudnya, guru ini boleh dilucutkan jawatan dan dikeluarkan dari perkhidmatan awam. Apa yang dapat kita simpulkan di sini ialah apabila sudah menjadi seorang penjawat awam ataupun seorang guru, maka kita perlulah menjaga dan mengikut segala kod etika perkhidmatan yang telah ditetapkan kepada kita. Kerana kita sebagai seorang guru perlulah menjadi contoh dan tauladan yang baik kepada anak murid kita. Kita ini sebagai Rabbi, iaitu untuk mendidik mereka menjadi pemimpin pada masa hadapan. Jadinya, untuk menjadikan mereka itu insan yang terpuji, yang berakhlak mulia dan sebagai pemimpin pada masa hadapan, guru itu sendiri perlulah memberi contoh yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah binti Muhammad Jamil akan menyambung pembentangan ahli kumpulan saya, iaitu langkah mengatasi isu gangguan seksual di sekolah. Baiklah, langkah yang pertama yang perlu diambil ialah memantapkan kod etika keguruan. Di dalam Islam, etika ini bermaksud tingkah laku yang baik berdasarkan Al-Quran dan juga hadis.
Etika ini juga merupakan salah satu bidang di dalam falsafah yang mengkaji sama ada perbuatan manusia dalam kehidupan seharian itu betul ataupun salah. Pemahaman dan pengaplikasian etika dalam kehidupan individu ini penting kerana ianya memandu tindak tanduk manusia supaya berkelakuan baik ataupun berkelakuan buruk. Dan seterusnya kita lihat maksud etika keguruan. Apakah yang dimaksudkan dengan etika keguruan? Etika keguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat, pelajar, ibu bapa, rakan sejawatan dan juga negara. Profesion keguruan ini sememangnya mempunyai kod etikanya yang tersendiri supaya profesion keguruan ini dimartabatkan. Kod ini diwujudkan sebagai panduan kepada guru dan juga untuk menjaga tingkah laku guru. Apakah kepentingan kod etika keguruan ini? Baiklah, kepentingan yang pertama, kod etika ini menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion keguruan. Kepentingan yang kedua, kod ini juga telah menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru dalam bidang pendidikan. Dan kepentingan yang ketiga, kod ini juga turut menerangkan kepada guru tentang etika dan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Sebenarnya terdapat banyak kepentingan kod etika keguruan ini, tetapi saya cuma menyebutkan 3 sahaja. Kesimpulannya, bakal guru perlu diberi pendedahan dan ditekankan dengan kod etika keguruan supaya mereka menjaga imej guru di masa akan datang. Manakala guru yang lama diberi penegasan dan juga peringatan supaya mengamalkan kod etika keguruan. Apabila guru mengaplikasikan dan mengamalkan kod etika keguruan, maka isu gangguan seksual di sekolah dapat dielakkan. Apakah kepentingan kod etika keguruan ini? Baiklah, kepentingan yang pertama, kod etika ini menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion keguruan. Kepentingan yang kedua, kod ini juga telah menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru dalam bidang pendidikan. Dan kepentingan yang ketiga, kod ini juga turut menerangkan kepada guru tentang etika dan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Sebenarnya terdapat banyak kepentingan kod etika keguruan ini, tetapi saya cuma menyebutkan 3 sahaja. Kesimpulannya, bakal guru perlu diberi pendedahan dan ditekankan dengan kod etika keguruan supaya mereka menjaga imej guru di masa akan datang. Manakala guru yang lama diberi penegasan dan juga peringatan supaya mengamalkan kod etika keguruan. Apabila guru mengaplikasikan dan mengamalkan kod etika keguruan, maka isu gangguan seksual di sekolah dapat dielakkan. Langkah yang seterusnya ialah kerajaan perlu mengambil tindakan yang proaktif dan tegas terhadap warga sekolah yang melakukan salah laku seksual terhadap murid-murid. Penguatkuasaan terhadap warga sekolah yang didapati bersalah dalam melakukan kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak adalah amat penting, dan individu yang telah disabitkan kesalahan perlu disenarai hitamkan daripada terlibat dalam sebarang bentuk pekerjaan yang melibatkan kanak-kanak sehingga kes tersebut selesai. Hal ini supaya perkara jenayah seksual, gangguan seksual terhadap kanak-kanak tidak akan lagi berlaku. Dan seterusnya, pihak kerajaan juga perlu menukarkan prosedur yang sedia ada dengan lebih proaktif dan bertindak tegas supaya warga sekolah yang didapati bersalah dikenakan hukuman gantung kerja ataupun dibuang kerja. Dan sekiranya kerajaan mengambil tindakan tegas sedemikian, guru yang mempunyai niat sedemikian mungkin akan berasa takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
dapat diperkatakan bahawa langkah-langkah yang dicadangkan ini perlulah dilihat, dinilai dan dipertimbangkan oleh pihak yang berkenaan supaya isu gangguan seksual ini yang dilakukan oleh guru terhadap murid tidak timbul. Ini adalah untuk menjaga profesion keguruan, accountability serta imej guru sebagai pendidik tidak tercemar dan dipandang rendah oleh masyarakat. Langkah yang seterusnya ialah peranan pegawai di sekolah. Pegawai di sekolah ini dimaksudkan ialah guru besar, guru-guru penolong kanan, guru bimbingan kaunseling dan juga guru-guru akademik yang lain. Yang pertama sekali kita lihat dulu peranan guru besar. Guru besar memainkan peranan yang sangat penting dalam isu ini di mana apabila berlakunya insiden seperti ini di mana guru telah melakukan gangguan seksual kepada murid. Yang pertama sekali adalah guru besar melaporkan insiden tersebut kepada pejabat pejabat pendidikan daerah iaitu PPD, pihak polis dan juga pihak polis tentang aduan yang diterima daripada guru bimbingan kaunseling ataupun penolong kanan hal ehwal murid. Apabila guru besar mendapat aduan tersebut, guru besar perlulah bertindak dengan segera dan proaktif mengikut akta yang telah ditetapkan iaitu Akta 792. Dan sekiranya guru besar tidak melaporkan insiden tersebut, individu yang mengambil sikap berpelit tubuh daripada melaporkan sebarang kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak juga akan berdepan dengan hukuman. Oleh itu guru besar merupakan pemegang amanah yang bertanggungjawab untuk melindungi golongan kanak-kanak daripada jenayah seksual ataupun gangguan seksual. Di samping itu peranan penolong kanan hal ehwal murid juga sangat memainkan peranan yang penting di mana PKM bertanggungjawab membantu dan menyokong guru besar untuk mengendalikan kes ini dan kes ini perlulah dilaksanakan secara profesional oleh guru besar dan juga guru kaunseling, di mana tugas utama PKM adalah untuk memastikan keselamatan murid di sekolah terjamin mengikut prosedur dan peraturan tertentu. Dan selain itu, apabila guru penolong kanan hal ehwal murid mendapat aduan ataupun menerima makluman tentang isu gangguan seksual, mestilah memaklumkan perkara tersebut kepada guru besar dan menasihati guru besar untuk menyegerakan laporan rasmi kepada PPD serta agensi lain yang berkaitan. Dan apabila guru besar dan penolong kanan hal ehwal murid memainkan peranan yang penting, berkemungkinan isu gangguan seksual guru terhadap murid dapat dikurangkan kerana pelaku mungkin tidak berani untuk mengambil tindakan iaitu dengan melakukan gangguan seksual kepada murid. Seterusnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ialah mengadakan latihan pra-perkhidmatan dalam perkhidmatan dan pemantauan. Latihan ini bertujuan untuk menyediakan warga pendidik yang sentiasa peka, prihatin dan profesional dalam membendung isu jenayah seksual. Di samping itu, program ini juga meningkatkan profesionalisme kaki tangan sekolah dalam membuat laporan terhadap jenayah seksual yang berlaku ke atas murid melalui prosedur komprehensif yang bakal diperkenalkan. Di samping itu, program ini turut memupuk sikap sentiasa mengutamakan keselamatan murid dan meningkatkan kesedaran dalam kalangan kaki tangan sekolah agar tidak memandang remeh terhadap kesan negatif gangguan seksual yang amat memudaratkan murid. Dan dalam aspek latihan guru pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan, IPGM dan bahagian pendidikan guru telah dicadangkan melibatkan pelibatan mereka bagi merangka program latihan komprehensif dalam usaha meningkatkan kompetensi guru dalam pendidikan kesihatan reproduktif dan seksual murid.
Kesimpulannya, gangguan seksual ini adalah masalah sosial yang meruncing di dalam masyarakat kita pada hari ini. Tindakan yang proaktif dan sewajarnya haruslah diambil bagi membendung kejadian ini daripada berleluasa. Isu yang serius seperti ini tidak boleh dipandang ringan dan enteng sehingga ianya dinormalisasikan dalam masyarakat dan perlu ditangani dengan segera dengan langkah-langkah yang proaktif. Hal ini supaya kesejahteraan dan emosi murid terjamin dan dapat hidup dalam suasana yang sejahtera. Setakat ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.